Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wallah. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kami dan manfaatkanlah ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersambung lagi dalam perkongsian berkaitan dengan asy-syafa'ah. Pada perkongsian yang lepas, kita telah pun mengenali apakah yang dikatakan syafa'ah, pengertian dan juga dalil-dalil yang menunjukkan syafa'ah itu wujud, serta kita telah menyentuh secara umum berkaitan dengan syafa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk perkongsian kali ini, ada 4 perkara asas yang akan disentuh, iaitu yang pertama, jenis-jenis syafa'ah, ya, ada berapa dan apakah yang dikatakan jenis-jenis tersebut, apakah perkara itu disepakati atau tidak, siapakah yang berpandangan tentang kewujudan syafa'ah tersebut dan bagaimana. Begitu juga kita akan melihat apakah pendapat ahli sunnah dan juga selain daripada ahli sunnah berkaitan dengan syafa'ah. Begitu juga kita akan melihat keraguan yang dilontarkan oleh golongan yang tidak bersetuju dengan kewujudan syafa'ah dan juga sanggahannya. Begitu juga kita akan melihat syafa'ah yang diberikan ataupun yang diperkenankan daripada selain daripada para nabi. Itulah 4 perkara asas yang akan kita kongsikan dalam pertemuan kali ini. Bagi memulakan perkongsian kali ini, kita mulakan dengan isi berkaitan perkara yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ikhtussa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi umuris salasa, dengan 3 perkara. Jadi 3 perkara ni adalah penting, keberangkalian untuk dijadikan soalan adalah tinggi. Ya. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, Rasulullah merupakan awwalus syafi'. Rasulullah merupakan awwalus syafi', iaitu orang yang pertama membawa permohonan pertolongan daripada umat manusia. Kemudian Rasulullah juga wahuwa awwalu musyaffa'. Pertolongan dibawa oleh Rasulullah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dinamakan awwalul musyaffa'. Kemudian isi kandung kepada permohonan Rasulullah SAW itu diterima. Wa syafa'atuhu, iaitu pertolongan kebaikan tadi, merupakan permohonan pertama yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 perkara ini dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas perkara itu berlaku, barulah dibuka yaftahu babas syafa'ati li ghairihi minal anbiya wassalihin. Selepas mana proses penerimaan syafa'ah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka selepas itu barulah wujudnya syafa'ah bagi selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kepada para nabi dan juga orang-orang yang soleh dan juga selain daripada nabi, iaitu nanti kita akan lihat siapakah golongan-golongan yang diberikan peluang untuk memohon pertolongan juga, ataupun syafa'ah. Dan perkara inilah, yang 3 perkara inilah dinamakan maqam mahmud. Wala'alla hadza huwa maqamul mahmud. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, yang dinyatakan maqam mahmud tu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi apakah huraian maqam mahmuda tu? Ialah 3 perkara ni. Awwalus syafi', awwal musyaffa' dan syafa'atuhu awwalu syafa'atin maqbulah. Dengan ketiga-tiga perkara inilah barulah terbuka ataupun pintu syafa'ah kepada orang lain dibuka.
Iaitu daripada kalangan para nabi dan orang soleh dan juga selain pada mereka. Isi yang seterusnya ialah berkaitan dengan jenis-jenis syafa'ah. Ada 4 yang dinyatakan di sini. Boleh saya mahu muka surat 47 dalam buku teks. Ada 4. Yang pertama ialah syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma, yang mana syafa'ah ini lam yunkiruha ahadun minal muslimin. Tidak dibantahi ataupun tidak diingkari oleh sesiapa pun dari kalangan orang Islam. Maksudnya seluruh umat Islam mengakui kewujudan syafa'atul uzma. Yang kedua, syafa'atuhu alaihi salam fi idkhali fariqil jannah bighairi hisab. Iaitu pertolongan Rasulullah SAW berkaitan memasukkan golongan yang masuk dalam syurga tanpa terlebih dahulu dihitung ataupun melalui proses perhitungan hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa hisab. Syafaat daripada Rasulullah memasukkan golongan yang masuk dalam syurga, yang layak masuk dalam syurga, masuk tanpa ada perhitungan, tanpa ada hisab. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga ialah syafa'atuhu fi raf'id darajati ba'dil mu'minin. Iaitu pertolongan Rasulullah SAW berkaitan mengangkat kedudukan sebahagian orang yang beriman. Kedudukan di dalam syurga. Waqad yashfa'u li ghairihi. Dalam konteks yang ketiga ni, syafaat yang jenis ketiga ini juga berlaku kepada, diberikan juga syafaat ini kepada selain daripada Nabi SAW, iaitu di kalangan para nabi dan juga orang yang soleh, dalam mengangkat kedudukan orang yang beriman ni, boleh dilakukan, syafaatnya dilakukan oleh Rasulullah dan juga selain daripada Rasulullah SAW. Jenis yang ketiga ni. Jadi 3 ni, 1 hingga 3 ni, hazihi syafa'at. 1 hingga 3 ni jenis yang syafa'atul uzma, memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab dan mengangkat kedudukan orang mukmin. Semua ini adalah titik kesepakatan di antara ulama kalam. Adalah merupakan tempat kesepakatan di kalangan ulama kalam. Seterusnya ada yang keempat, iaitu syafa'atu lil murtakibil kabirah. Syafaat bagi orang yang melakukan dosa besar. Apa sifat orang yang melakukan dosa besar tadi? Allazi mata duna taubatin. Yang mati tanpa bertaubat. Macam mana bentuk syafaat dia? Macam mana bentuk pertolongan dia ni? Nama dia taswiriyah. Gambaran dia macam mana? Bi'alla yadkhulan nara aslan. Ini yang pertama. Orang yang melakukan dosa besar tu langsung tidak masuk neraka. Itu syafaat yang pertama. Ataupun syafaat dia mengeluarkan daripada neraka ba'da an udkhilaha, selepas mana dimasukkan di dalam neraka. Itu 2 bentuk syafaat bagi golongan yang melakukan dosa besar. Cuma syafaat jenis yang keempat ini hanya diakui ataupun diiktiraf oleh Ahlus Sunnah. Waqad asbata hadzal naw' min asy-syafa'ati Ahlus Sunnah. Mana ahli sunnah sahajanya mensabitkan jenis yang keempat ini, iaitu syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar, sama ada mereka tak masuk neraka langsung ataupun selepas mana dimasukkan dalam neraka dikeluarkan masuk dalam syurga. Itu jenis yang keempat. Ini dalam bentuk rajah lah, untuk memudahkan kita ingat.
Untuk raja, mana 3 yang pertama ini adalah tempat disepakati oleh kalangan ulama kalam, manakala yang keempat ini hanya disabitkan oleh ahli sunnah, dan selain daripada ahli sunnah iaitu Mu'tazilah dan Khawarij tidak mengakui jenis syafaah yang keempat tadi, iaitu syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar. Jadi ini penting untuk dalam peperiksaan. Keempat-empat ni kamu perlu hafal dan berikan juga perhatian kepada yang ada perselisihan pendapat ulama ini. Kebarangkalian dia tinggi juga. Seterusnya kita detailkan sedikit berkaitan dengan syafaat bagi orang yang melakukan dosa besar yang tidak sempat bertaubat. Selepas dia mati tidak sempat bertaubat. Jadi seperti mana kita ketahui bahawa syafaat jenis ini telah disabitkan oleh ahli sunnah, manakala syafaat yang keempat ini tidak diterima, angkarahal Mu'tazilah wal Khawarij. Ditolak ataupun tidak diterima oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Jadi apakah pendapat Mu'tazilah dan juga Khawarij berkaitan dengan perkara ini? Ini penting untuk peperiksaan. Jadi Mu'tazilah berpandangan yarawna wujubal ta'zibi ahlil kabair. Sebenarnya kita belajar dalam firaq, salah satu pegangan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar wajib diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tiada ruang bagi mereka untuk syafaat. Manakala golongan Khawarij, seperti mana kita juga belajar dalam firaq, adalah golongan yang begitu mutasyaddid, golongan yang begitu ekstrim dalam pegangan pendapat mereka. Mereka berpendapat yarawna bi kufri. Tengok mereka berpendapat dengan kafir, hukum kafir. Orang yang melakukan dosa besar ni adalah kafir. Wa wujubi takhlidihi finnar. Wajib kekal di dalam neraka. Bila pendapat dia macam ni, sudah tentulah ruang untuk syafaah itu tidak ada. Oleh sebab tu mereka tidak menolak. Mereka menolak pegangan ahli sunnah yang mengatakan wujudnya syafaah bagi orang yang melakukan dosa besar. Jadi daripada ketiga-tiga pendapat ini, yang manakah yang sebenar? Ini juga penting dalam peperiksaan. Ambil perhatian. Boleh tengok muka surat 48 di bahagian atas tu, wal haqqu. Yang benar daripada ketiga-tiga pendapat itu ialah ma'a ahli sunnati. Bersama ahli sunnah. Apa dalil dia? Yang dikatakan benar tu adalah bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Macam mana wajah dilalah ataupun wajah istidlal daripada ayat tersebut? Tengok dia kata ni sarihun. Ayat ini, firman Allah ini, qaulullah ni adalah jelas. Fi isbati hadzal ra'i. Mensabitkan pandangan ini, iaitu pandangan ahli sunnah. Dalam ayat tersebut, falam yu'allaqullaha. Falam yu'allaqilla. Allah tidak mengkaitkan keampunan dengan taubah. Tengok dalam ayat ni. Innallah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tidak Allah memberi keampunan tidak dengan taubat. Tidak dikaitkan dengan taubat pun. Tetapi wa innama ulliqaha ala masyiah. Tetapi yang disebut dalam ayat tersebut ialah liman yasha. Bagi sesiapa saja yang Allah kehendaki. Masyiah. Menurut ikutlah kehendak Allah. Maksudnya di sini termasuk juga orang yang melakukan dosa besar. Dia juga termasuk dalam golongan may yasha yang Allah kehendaki. Sebab keampunan di sini tidak dikaitkan dengan mesti bertaubat.
tetapi dikaitkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Daripada perkara inilah ahli sunnah berpendapat bahawa syafaat juga berlaku kepada orang yang melakukan dosa besar. Ya. Jadi inilah pendapat yang benar. Seperti mana paparan yang lepas, ada ayat yang mengatakan bahawa penerimaan keampunan itu tidaklah tertakluk pada taubat, tetapi ada juga ayat yang Allah janjikan kepada sesiapa yang bertaubat dimakbulkan taubatnya. Ya. Di sini yang mana disebut di sini fahunaka wa'dun akhar. Terdapat janji yang lain yang mengatakan bahawa Allah menerima taubat. Dan al-wa'dul karim, maknanya janji Allah itu la yatakhallaf. Sudah tentu tidak akan dimungkiri. Apa ayatnya yang menunjukkan bahawa Allah akan menerima taubat? Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Boleh rujuk dalam buku teks lebih jelas. Okey, habis setakat itu. Kemudian kita berpindah kepada keraguan yang ditimbulkan dan bagaimana sanggahan terhadap keraguan tersebut. Ini juga isi yang amat penting diberikan tumpuan sebagai persiapan dalam peperiksaan. Dalam ayat Al-Quran ada disebut, tengok muka surat 48, ada disebut fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan tidaklah memberi manfaat pertolongan orang yang memberikan pertolongan. Golongan yang memberikan syafaat. Jadi orang yang mengingkari syafaat berpegang bahawa ayat ini jelas menunjukkan bahawa tiada kewujudan syafaat. Adamu wujudis syafaat. Sebab Allah kata, fama tanfa'uhum. Tidak memberi manfaat kepada mereka apa-apa syafaat orang yang memberi syafaat. Jadi di sini oleh kerana dinafikan oleh Allah, menunjukkan bahawa syafaat itu memang tak wujud. Bagaimana kita nak sanggah ayat pendapat ini yang juga menggunakan ayat Al-Quran? Sudah tentu kita mengatakan bahawa maksud dhamir hum tu, wama tanfa'uhum ni, dhamir ini di dalam ayat tersebut adalah merujuk kepada orang kafir, ya, bukan secara umum, tapi dikhususkan kepada orang kafir. Dan sememanglah orang kafir ni tidak akan dapat apa-apa syafaat, pertolongan daripada sesiapa pun. Kerana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, yang banyak dalam ayat Al-Quran tu, di antaranya ialah Allah rakamkan kata-kata orang kafir di dalam Quran yang mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Tiadalah bagi kami daripada pertolongan orang yang menolong. Ya. Mana tidak ada penolong bagi mereka ketika itu. Ya. Ini kata-kata orang kafir yang menegaskan ataupun seolah-olah memberikan rujukan, ya, kepada yang tak dapat syafaat itu hanyalah orang kafir. Jadi tertolaklah keraguan tersebut. Ya. Kemudian keraguan yang kedua yang ditimbulkan bahawa di dalam ayat Quran mengatakan bahawa Allah tidak akan menerima apa-apa syafaat. Ya. Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Jelas di situ Allah sebut wala yuqbalu minha syafa'ah. Allah tidak menerima sebarang pertolongan, ya, yang membantu jiwa-jiwa yang ada ketika itu. Tetapi sanggahan terhadap keraguan ini ialah ayat ini adalah ayat yang umum, ya.
terdapat ayat yang mengkhususkannya. Apa ayat mengkhususkannya? Iaitu Allah cerita ada pengecualian. Ya? Illa man azina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Di sini ada Allah sebut tidak memberi manfaat syafaat melainkan sesiapa yang Allah izinkan baginya. Di sini ada pengecualian. Hazil ayat fiha istisna al-umum, ayatnya ni. Ayat ni umum dikhususkan ataupun dikecualikan melalui ayat ini. Jadi di situ tidak ada percanggahan, keraguan tersebut dapat disanggah. Jadi kesimpulannya, syafaah itu wujud berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan juga begitu juga hadis Rasulullah SAW. Kamu boleh rujuk dalam muka surat 49. Rasulullah kata, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ada hadis juga. Jadi tertolaklah sanggahan-sanggahan, keraguan-keraguan yang mengatakan bahawa syafaat itu tidak wujud. Seterusnya ialah isi berkaitan dengan syafaat selain daripada para nabi. Syafa'atu ghairil anbiya. Tengok di sini muka surat ini adalah merupakan tajuk yang terakhir dalam bab syafaat, muka surat 49. Walaysat syafa'atu qasiratan 'alal anbiya'i. Bukanlah permohonan pertolongan tadi hanyalah tertumpu kepada para nabi. Tapi juga kepada awliya, salihun, orang yang saleh, al-ulama'ul amilun, para ulama yang beramal dengan ilmunya, syuhada, para yang mati syahid, para malaikat. Ini adalah merupakan golongan-golongan yang diberikan juga ruang untuk memohon pertolongan bagi pihak orang lain. Jadi dalam peperiksaan, kamu hafallah setiap ni, ada berapa ni? Selain pada para nabi, ada 5 lagi. Iaitu para wali, soleh, syuhada, ulama'ul amilun dan juga malaikat. Namun begitu, ruang dan juga kadar pertolongan mereka itu mengikut, tengok di sini dia kata kullun, iaitu semua yang disenaraikan ni, ala qadri darajatihi wa manzilatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah mengikut kedudukan darjat di sisi Allah Ta'ala. Wa yatafaddalu subhanahu biizni bisyafa'ah liman sya'a wa yaqbalu syafa'atahu. Jadi Allah memberikan kelebihan dengan mengizinkan melakukan syafaat bagi sesiapa saja yang dia kehendaki dan menerima permohonan pertolongan mereka. Itu habis setakat ni. Kemudian ada lagi isi yang sedikit. Dia kata di sini syafa'atul malaikah ala tertib. Dia kata pertolongan para malaikat ni, syafaat daripada para malaikat ini, kalau ikut susunan dia ialah fa'awwaluhum Jibril. Dia yang paling teratas ataupun yang paling utama ialah Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir sekali wa akhiruhum tis'atu asyara malakan allati 'alan nar. Yang terakhir lagi kalau ikut susunan ni, ikut ranking dia ialah 19 malaikat yang menjaga neraka. Yang menjaga neraka. Inilah isi-isi yang perlu kamu ambil perhatian, keluarkan, jadikan dia nota untuk persiapan peperiksaan dan juga sebagai pengetahuan kita bersama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita dah tamat berkaitan dengan tajuk syafa'ah. Akan datang, pertemuan yang akan datang insya-Allah saya akan kongsikan di bawah tajuk al-hasanat was-sayyi'at insya-Allah. Sehingga bertemu lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.